Mengapakah dalam ekonomi kedua terbesar di dunia, satu daripada setiap 6 orang graduan universiti tidak dapat mencari pekerjaan? Mengapakah orang yang telah membeli rumah tidak dapat mendiaminya tetapi terus membayar hutang? Semata-mata mengapakah di negara yang telah mencapai kadar pertumbuhan ekonomi 5% rakyatnya berasa putus asa? Inilah realiti yang sedang berlaku di China sekarang. Pada tahun 2025, kadar kenaikan indeks harga pengguna China adalah 0.0%. Ya sifar. Ini adalah situasi luar biasa yang pertama kali berlaku dalam tempo 16 tahun. Jepun telah mengalami 30 tahun yang hilang. Jadi apakah yang akan berlaku kepada China? Adakah ia akan mengikut jejak yang sama atau adakah ia akan jatuh ke dalam situasi yang lebih parah daripada Jepun? Izinkan saya memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Saya percaya bahawa kemungkinan situasi di China menjadi lebih serius berbanding Jepun adalah amat tinggi. Mengapa saya berkata begitu? Saya akan menerangkannya secara terperinci mulai sekarang. Jadi mengapakah ekonomi China jatuh ke dalam deflasi? Untuk mencari jawapannya, mari kita putarkan semula jarum jam kira-kira 40 tahun ke belakang. Dari tahun 1980 hingga 1990, China menghadapi masalah yang bertentangan sama sekali dengan keadaan sekarang. Masalah itu ialah inflasi. Harga barangan terus meningkat. Pada waktu yang paling parah, kadar inflasi melebihi 20%. Sesuatu yang boleh dibeli dengan 100 yen hari ini akan berharga 120 yen setahun kemudian. Kehidupan rakyat biasa menjadi semakin sukar. Perdana Menteri ketika itu Zhu Rongji yang merupakan seorang ahli ekonomi sangat memahami selok-belok ekonomi. Apakah yang dilakukannya untuk mengawal inflasi? Beliau melaksanakan dasar kadar faedah yang dikaitkan dengan kadar inflasi. Jika harga barangan naik, 20% kadar faedah juga akan ditetapkan pada 20% atau lebih. Dengan cara itu, orang ramai akan berfikir bahawa menyimpan wang di bank adalah lebih menguntungkan daripada berbelanja. Penggunaan akan terkawal dan inflasi akan menjadi reda. Ini adalah dasar kewangan yang ortodoks seperti yang termaktub dalam buku teks para pemimpin China pada masa itu sering menggunakan istilah Kailanzi Cailanzi Tela. Kailanzi bermaksud bakul sayur merujuk kepada dasar bakul beli-belah. Falsafahnya ialah memastikan rakyat biasa dapat membeli bahan makanan dengan tenang adalah matlamat terpenting dasar kewangan. Idea ini sebenarnya selaras dengan teori kewangan yang sangat ortodoks. Peranan asal bank pusat adalah untuk menstabilkan harga dan mencapai guna tenaga penuh. Jika kedua-dua matlamat ini tercapai, pertumbuhan ekonomi akan menyusul secara semula jadi. Sekarang mari kita diagnosis ekonomi China hari ini menggunakan kerangka kerja ini. Pertama, bagaimana dengan guna tenaga penuh jauh sekali daripada sasaran? Setakat Desember 2025, kadar pengangguran bagi golongan muda berumur 16 hingga 24 tahun adalah 9.5%. Ini bermakna lebih daripada 1 daripada 6 orang tidak mempunyai pekerjaan. Pada bulan Jun 2023, angka yang mengejutkan iaitu 20.3% pernah direkodkan. Bagaimana pula dengan kestabilan harga? Memang benar, inflasi tidak berlaku. Tetapi sebaliknya, China sedang mengalami deflasi. Kedua-dua matlamat utama yang harus dicapai oleh Bank Pusat Kestabilan Harga dan Guna Tenaga Penuh, kedua-duanya gagal dicapai. Jadi apakah punca sebenar China jatuh ke dalam deflasi? Saya percaya terdapat 3 faktor struktur. Pertama, perangkap obsesi terhadap pertumbuhan. Kedua, kegagalan dalam transformasi struktur industri. Ketiga, kejatuhan gelembung hartanah. Ketiga-tiga faktor ini saling berkait secara kompleks dan telah mencetuskan krisis semasa. Mari kita lihat satu persatu secara terperinci. Pertama, mengenai perangkap obsesi terhadap pertumbuhan. Parti Komunis China telah sekian lama begitu taksub untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baik pada zaman Jiang Zemin maupun Hu Jintao, sasaran pertumbuhan sekitar 8% ditetapkan setiap tahun. Mengapa 8%? Menurut penjelasan rasmi pada masa itu, pertumbuhan sekurang-kurangnya 8% diperlukan untuk mencapai guna tenaga penuh. Namun penjelasan ini hanyalah di permukaan. Terdapat sebab yang lebih mendalam. Ia berkaitan dengan soal legitimasi. Parti Komunis China bukanlah kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya. Ia tidak mendapat mandat melalui undi rakyat. Oleh itu, ia perlu terus membuktikan legitimasi pemerintahannya melalui cara lain. Cara pembuktian itu adalah pertumbuhan ekonomi. Cuba Anda bayangkan, jika ekonomi berkembang dan kehidupan rakyat menjadi lebih baik, rakyat akan menerima pemerintahan Parti Komunis. Walaupun tiada demokrasi, kehidupan semakin baik.
Ini membuatkan mereka berfikir bahawa keadaan semasa adalah baik. Sebaliknya, jika ekonomi merosot, kewujudan Parti Komunis itu sendiri akan dipersoalkan. Oleh itu, mereka terpaksa mengekalkan kadar pertumbuhan yang tinggi walau apa cara sekalipun. Inilah struktur asas yang telah memesongkan ekonomi China. Struktur ini telah melahirkan masalah yang besar. Apakah yang berlaku apabila anda cuba mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang melebihi kemampuan sebenar secara paksa? Pelaburan yang melebihi permintaan akan berlaku. Di bawah arahan kerajaan, perusahaan milik negara terus mengeluarkan produk tanpa mengetahui sama ada ia akan terjual atau tidak. Mereka membina kilang, menambah peralatan dan memperluaskan kapasiti pengeluaran. Mereka terus menghasilkan tanpa mengetahui siapa yang akan membelinya, asalkan angka kadar pertumbuhan tercapai itu sudah memadai. Begitulah pemikirannya. Sudah tentu produk yang dihasilkan secara berlebihan akan bertimbun sebagai inventory. Keadaan di mana penawaran jauh melebihi permintaan. Inilah yang dipanggil jurang penawaran permintaan. Apabila barangan berlebihan, harga akan jatuh. Kerana tidak laku, harga diturunkan. Walaupun harga diturunkan, ia masih tidak laku, jadi harga diturunkan lagi. Inilah punca struktur deflasi. Lebih-lebih lagi, pelaburan berlebihan ini menghasilkan hutang yang sangat besar. Pada zaman Zhu Rongji, terdapat masalah serius yang dipanggil hutang segitiga. Perusahaan milik negara berhutang kepada bank dan syarikat subkontraktor yang membekalkan komponen kepada perusahaan milik negara itu juga menanggung hutang. Hutang itu berantai seperti segitiga. Syarikat A tidak dapat membayar syarikat B. Syarikat B tidak dapat membayar syarikat C. Syarikat C tidak dapat membayar syarikat A. Tiada siapa boleh membayar sesiapa. Rantaian hutang ini membesar seperti bola salji. Hutang segitiga ini kemudiannya menjadi hutang lapuk dan mengancam keseluruhan sistem keuangan. Sepatutnya bank yang menanggung hutang lapuk harus dibiarkan muflis. Itulah peraturan kapitalisme. Namun di China, bank milik negara tidak boleh dibiarkan muflis. Pen deposit akan panik, kekecauan sosial akan berlaku, terlalu besar untuk gagal. Dengan logik ini, bank-bank tersebut diselamatkan. Secara spesifiknya, negara membeli hutang lapuk daripada bank pada nilai muka. Lembaran imbangan bank menjadi bersih. Tetapi negara tidak mempunyai wang. Akhirnya mereka menerbitkan bon kerajaan dan menampung kekurangan itu dengan hutang. Siapakah yang menanggung kos akhirnya? Rakyat. Beban itu dipindahkan kepada rakyat biasa dalam bentuk kenaikan cukai dan pemotongan jaminan sosial. Namun mekanisme yang kompleks ini sukar difahami oleh orang biasa. Oleh itu, ia seolah-olah diselesaikan secara kabur dan masalah itu nampaknya telah selesai di permukaan. Mujurlah selepas Zhu Rongji meletakkan jawatan ekonomi berkembang dengan langkar selama 10 tahun di bawah pentadbiran Hu Jintao. Dengan penyertaan China dalam WTO pada tahun 2001, ia berkembang pesat sebagai kilang dunia. Ekspor meningkat secara mendadak, rezab mata wang asing terkumpul dan pasaran domestik juga berkembang. Berkat zaman kegemilangan ini, masalah-masa lalu tidak timbul ke permukaan. Namun masalah itu tidak diselesaikan, ia hanya ditangguhkan. Ini kemudiannya akan kembali sebagai beban yang sangat besar. Mari kita beralih kepada punca kedua, kegagalan dalam transformasi struktur industri. Apabila ekonomi berkembang, KDNK per kapita meningkat. Akibatnya, kos buruh juga meningkat. Apabila kos buruh meningkat, industri berintensifkan buruh kehilangan daya saing. Mainan pakaian, kasut, beg, industri ini akan kalah dalam persaingan dengan negara-negara yang kos buruhnya lebih murah seperti Vietnam atau Bangladesh. Ini adalah aliran yang tidak dapat dielakkan dalam pembangunan ekonomi. Sepatutnya industri berintensifkan buruh harus beransur-ansur pudar dan beralih kepada industri bernilai tambah yang lebih tinggi. Semikonduktor, jentera jitu, bioteknologi, perkhidmatan keuangan. Walau bagaimanapun, industri bernilai tambah tinggi memerlukan teknologi canggih dan sebilangan kecil tenaga kerja pakar dan tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi ke manakah perginya pekerja yang disingkirkan dari sektor pembuatan? Jawapannya adalah industri perkhidmatan. Restoran, kedai runcit, salon kecantikan, perkhidmatan, penghantaran, perkhidmatan, penjagaan warga emas. Industri perkhidmatan ini sepatutnya menjadi penyerap tenaga kerja lebihan. Malah di negara-negara maju, industri perkhidmatan menyumbang lebih daripada 70% daripada KDNK. Amerika, Jepun, Eropah semuanya begitu. China juga sepatutnya mengikut jalan yang sama. Namun disinilah berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Pandemik corona yang berlarutan selama 3 tahun dari 2020 dan dasar sifar COVID yang dipelopori oleh Xi Jinping sendiri.
Seluruh bandar dikurung pergerakan, orang ramai dihadkan dengan ketat. Dan jika seorang sahaja dijangkiti, seluruh kawasan akan diasingkan. Dasar yang ekstrem ini menyebabkan banyak perusahaan kecil dan sederhana terpaksa gulung tikar. Cuba anda bayangkan, tiada pelanggan selama 3 tahun, tiada jualan selama 3 tahun. Mana-mana syarikat pun tidak akan mampu bertahan. Dan kebanyakan syarikat yang muflis adalah dalam industri perkhidmatan. Restoran akan tutup jika tiada pelanggan. Kedai runsit tidak boleh berniaga jika orang tidak keluar. Syarikat pelancongan, syarikat acara, industri hiburan. Dalam tempoh 3 tahun, sekatan pergerakan industri-industri ini mengalami kerosakan yang dahsyat. Jika anda berjalan di jalan-jalan yang sibuk di Beijing atau Shanghai, anda akan melihat deretan kedai yang pintu besinya masih tertutup. Kawasan membeli belah yang dahulunya meriah, kini kelihatan seperti bandar hantu. Inilah realitinya. Industri perkhidmatan yang sepatutnya menjadi penyerap penganggur sebaliknya telah menjadi pihak yang menghasilkan penganggur secara besar-besaran. Inilah punca langsung yang menaikkan kadar pengangguran belia ke tahap yang luar biasa. Walaupun selepas tamat pengajian dari universiti tiada tempat untuk bekerja. Dahulu mereka boleh bekerja dalam industri pembuatan, tetapi sekarang kilang-kilang juga mengurangkan pekerja. Sektor perkhidmatan juga menghadkan pengambilan pekerja. Tiada tempat untuk dituju. Setiap tahun lebih daripada 10 juta graduan universiti memasuki pasaran kerja tetapi tiada tempat untuk menampung mereka. Di kalangan belia China, perkataan tangping tamping menjadi popular. Dalam bahasa Melayu, ia bermaksud golongan berbaring rata. Mereka menyerah dalam persaingan berpuas hati dengan kehidupan yang minimum, tidak berbelanja, tidak berkahwin, tidak mempunyai anak. Jika bekerja keras pun tidak akan membuahkan hasil, lebih baik tidak berusaha dari awal lagi. Ini adalah satu bentuk penentangan senyap terhadap masyarakat. Baru-baru ini perkataan Syekh Ren Suren atau orang tikus juga muncul. Golongan muda yang tinggal di bilik bawah tanah atau bilik sempit di bandar hidup secara senyap di tempat yang tidak mendapat cahaya matahari untuk menjimatkan sewa seperti tikus. Hampir keseluruhan gaji bulanan mereka digunakan untuk membayar sewa mereka, berjimat cermat untuk makanan, tiada hiburan, tiada harapan, hanya sekedar hidup. Inilah realiti belia di negara ekonomi kedua terbesar di dunia. Puncak ketiga. Mari kita bincangkan tentang kejatuhan gelembung hartanah. Ini mungkin masalah yang paling serius. Dikatakan bahwa sektor hartanah menyumbang kira-kira 30% daripada KDNK ekonomi China. Jika industri berkaitan turut diambil kira, impaknya lebih besar. Pembinaan bahan binaan perabot peralatan elektrik, apabila hartanah bergerak, semua ini turut bergerak. Dengan kata lain, jika hartanah berhenti, seluruh ekonomi akan terhenti. Adakah anda masih ingat nama Evergrande Group? Ia pernah menjadi pemaju hartanah terbesar di China. Dengan 200,000 pekerja, jualan tahunannya mencecah beberapa triliun yen. Ia adalah syarikat gergasi yang menjalankan ratusan projek serentak di seluruh China. Evergrande Group itu telah mungkir atau gagal membayar hutang pada tahun 2021. Jumlah hutangnya adalah kira-kira 48 triliun yen. Sebagai hutang sebuah syarikat, ia adalah antara yang terbesar dalam sejarah. Dan pada tahun 2025, ia akhirnya terpaksa dinyasenarai. Namun kejatuhan Evergrande hanyalah puncak gunung ais. Pemaju-pemaju besar terkemuka seperti Country Garden dan Sunac China Holdings turut terjerumus ke dalam krisis pengurusan satu demi satu. Malavanka yang dahulunya dianggap sebagai syarikat cemerlang kini dikabarkan berada di ambang kemungkiran. Seluruh pasaran hartanah China sedang runtuh. Mari kita lihat pada angka. Keluasan jualan rumah baharu telah jatuh kepada separuh daripada puncaknya pada tahun 2021. Separuh ya? Hanya dalam tempo 4 tahun pasaran telah menyusut separuh. Keluasan pembinaan kediaman yang baru dimulakan pula telah menjunam kepada 1/5 hanya dalam tempo 4 tahun. Ini adalah penguncupan yang jauh lebih kurang berbanding Jepun selepas gelembung pecah. Dalam kes Jepun, ia mengambil masa lebih 10 tahun untuk pembinaan kediaman yang baru dimulakan, berkurangan separuh daripada puncaknya. China sedang menyusut pada kelajuan berkali-kali ganda. Harga hartanah juga terus jatuh. Harga rumah baharu di 70 bandar utama terus mencatatkan angka negatif berbanding tahun sebelumnya. Keadaan rumah terpakai lebih teruk dengan penurunan 2 angka bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi sesetengah tahun. Malah di bandar-bandar utama seperti Beijing dan Shanghai, harga terus menurun. Apabila nilai aset merosot, orang ramai tidak mahu membeli hartanah baru. Siapa yang akan membeli apabila mereka tahu harganya akan jatuh sebaik sahaja dibeli? Dan dari sini ceritanya menjadi benar-benar menakutkan.
Harta benda orang yang tidak dapat membayar balik pinjaman perumahan mereka sedang dirampas oleh mahkamah. Pada tahun 2024, sebanyak 333 unit rumah menjadi subjek lelongan. Ini adalah peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Namun walaupun dilelong hanya sebahagian kecil yang berjaya dijual, kebanyakannya dibiarkan begitu sahaja tanpa ada pembeli. Harta tanah yang tiada siapa pedulikan bertimbun di laman lelongan dalam talian. Inilah realiti pasaran hartanah China. Yang lebih parah ialah masalah lanway low atau apartmen yang tidak siap. Di China adalah biasa bagi kontrak jualan dimeterai dan pinjaman perumahan diluluskan untuk hartanah yang masih dalam pembinaan. Ini adalah sistem yang dikenali sebagai pra-jualan. Dengan menjual sebelum siap, pemaju boleh mendapatkan dana pembinaan. Pembeli pula boleh membeli dengan harga yang lebih murah berbanding selepas siap. Pada mulanya ia kelihatan menguntungkan kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, pemaju mengalami masalah kewangan dan pembinaan terhenti. Wang yang dikumpul telah dialihkan ke projek lain atau digunakan untuk membayar hutang. Bangunan yang hanya tinggal kerangka tanpa tingkap atau pintu terbiar di seluruh negara. Menurut satu kajian, dikatakan lebih 20 juta unit rumah di seluruh China terbiar dalam keadaan tidak siap. Pembeli tidak boleh berpindah masuk tetapi mereka mesti terus membayar pinjaman. Jika tidak membayar, skor kredit mereka akan jatuh dan mereka tidak boleh menaiki kereta api laju. Tidak boleh menaiki kapal terbang. Tidak boleh menginap di hotel. Ia akan menjejaskan peluang pekerjaan. Ia juga akan menjejaskan pendidikan anak-anak mereka. Jadi dengan mengetap gigi, mereka terus membayar pinjaman untuk rumah yang tidak boleh didiami. Coba bayangkan situasi ini. Anda membeli rumah idaman Anda. Anda membayar wang pendahuluan dan mengambil pinjaman 35 tahun. Pembayaran bulanan bermula, tetapi rumah itu tidak siap. Anda tidak tahu bila ia akan siap. Malah Anda tidak tahu sama ada ia akan siap atau tidak. Namun Anda mesti terus membayar pinjaman setiap bulan. Inilah mimpi ngeri yang dihadapi oleh puluhan juta rakyat China. Jadi untuk keluar dari lingkaran deflasi ini, apa yang perlu dilakukan? Dari segi ekonomi, jawabannya jelas. Tiada cara lain selain merangsang permintaan. Memandangkan deflasi berlaku kerana lebihan penawaran, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan permintaan untuk mengembalikan keseimbangan penawaran permintaan. Untuk meningkatkan permintaan, penggunaan perlu digalakkan. Yang paling penting ialah merangsang penggunaan di kalangan golongan berpendapatan rendah. Ini kerana mereka mempunyai banyak perkara yang mereka inginkan. Mereka mahu tinggal di rumah yang lebih baik. Mereka mahu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Sesekali mereka juga ingin melancong. Mereka juga ingin makan makanan yang lazat. Permintaan itu sendiri wujud. Masalahnya ialah mereka tidak mempunyai wang. Dan kerana kebimbangan tentang masa depan mereka, menahan diri daripada berbelanja. Apakah punca kebimbangan itu? Kekurangan jaminan sosial, insurans kesihatan, insurans pension dan insurans penjagaan jangka panjang di China adalah sangat lemah berbanding negara-negara maju. Jika jatuh sakit teruk, bagaimana dengan kos rawatan? Rawatan kanser boleh menelan belanja berjuta-juta yen, hanya sebahagian kecil yang dilindungi oleh insurans. Bolehkah kehidupan selepas bersara bergantung pada pension semata-mata? Pension untuk petani hanya sekitar 10,000 yen sebulan, mustahil untuk hidup dengan jumlah ini. Bagaimana jika memerlukan penjagaan jangka panjang apabila tua nanti, pusat jagaan terlalu mahal untuk dimasuki? Kerana kebimbangan inilah orang ramai terpaksa mengutamakan simpanan berbanding perbelanjaan. Kerajaan China bukannya tidak memahami masalah ini. Mereka sepatutnya tahu, tetapi mereka tidak kelihatan bersungguh-sungguh menanganinya. Mengapa di sinilah letaknya masalah struktur politik yang unik di China? Di negara yang tidak mengadakan pilihan raya, suara golongan lemah sukar sampai kepada politik. Dalam negara demokrasi, golongan berpendapatan rendah juga mempunyai satu undi. Ahli politik mempunyai insentif untuk berusaha memperbaiki kehidupan mereka untuk mendapatkan undi mereka. Jika kebajikan dipertingkatkan, undi akan terkumpul. Itulah sebabnya dasar kebajikan maju. Tetapi di China tiada pilihan raya. Golongan lemah tidak mempunyai kuasa satu undi. Demonstrasi dan mogok juga dihadkan dengan ketat. Jika mereka bersuara, ada risiko ditahan oleh polis. Maksudnya bagi Parti Komunis, insentif untuk membantu golongan lemah secara strukturnya adalah lemah. Walaupun golongan lemah diabaikan, mereka tidak mempunyai cara untuk melawan. Walaupun mereka mengadu, mereka akan ditindas. Oleh itu, dalam keutamaan dasar penambahbaikan jaminan sosial cenderung diletakkan di belakang.
Perbelanjaan, ketenteraan, pelaburan infrastruktur dan penyelamatan perusahaan milik negara diutamakan manakala jaminan sosial yang menyokong kehidupan rakyat biasa diletakkan di tempat kedua. Ini adalah hasil yang tidak dapat dielakkan yang dihasilkan oleh struktur politik China. Sistem birokrasi China mempunyai struktur insentif yang unik. Bagi kader Parti Komunis tempatan perkara yang paling penting ialah masalah tidak meletup semasa tempoh perkhidmatan mereka. Dan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Sebaliknya, mencapai sasaran pertumbuhan walaupun melalui pelaburan berlebihan untuk mencipta rekod prestasi sendiri dan dinaikkan pangkat oleh pihak atasan menjadi keutamaan. Daripada menyelesaikan masalah adalah lebih rasional bagi individu untuk menangguhkannya dan menyerahkannya kepada orang seterusnya. Ini adalah sejenis permainan kerusi muzik. Asalkan Anda tidak berdiri apabila muzik berhenti. Siapa yang akan kehilangan kerusi pada akhirnya bukanlah masalah Anda selepas Anda dinaikkan pangkat dan pergi ke pusat masalah yang meletup di peringkat tempatan menjadi masalah orang lain. Dengan cara ini masalah ditangguhkan dan membesar seperti bola salji. Sekarang warisan negatif yang terkumpul inilah yang membebani ekonomi China. Di sini mari kita fikirkan perbandingan dengan Jepun. Jepun juga mengalami kejatuhan gelembung pada tahun 1990-an dan kemudian menderita akibat deflasi dan pertumbuhan rendah selama 30 tahun. Keadaan semasa di China kelihatan seperti mengulangi 30 tahun yang hilang Jepun. Kejatuhan gelembung hartanah, masalah hutang lapuk, bank, tekanan deflasi, kesukaran pekerjaan bagi golongan muda. Memang banyak persamaan. Namun saya berpendapat kemungkinan situasi di China akan menjadi lebih serius berbanding Jepun. Mengapa? Kerana Jepun mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh China. Pertama, Jepun adalah sebuah negara demokrasi. Kegagalan dasar akan dipersoalkan melalui pilihan raya. Jika ketidakpuasan hati rakyat mencapai hadnya akan berlaku pertukaran kerajaan. Ahli politik sentiasa terpaksa mengambil kira pandangan rakyat. Ketegangan ini telah mengekalkan jaringan keselamatan yang minimum. Jepun mempunyai sistem jaminan sosial yang matang. Insurans kesihatan sejagat sistem pension, insurans penjagaan jangka panjang walaupun tidak sempurna, jaringan keselamatannya kukuh jadi orang ramai mempunyai rasa selamat yang minimum. Walaupun kehilangan pekerjaan atau jatuh sakit mereka tidak akan serta-merta kehilangan tempat tinggal. Itulah sebabnya masyarakat dapat mengekalkan kestabilan. Selain itu, syarikat-syarikat Jepun mempunyai teknologi dan kekuatan jenama yang terkumpul selama bertahun-tahun. Automobil elektrik Gentra jitu bahan mereka mempunyai keupayaan untuk menghasilkan produk yang diterima di seluruh dunia. Walaupun gelembung pecah keyakinan terhadap produk Jepun tidak goyah, Toyota, Sony, Panasonic, syarikat-syarikat ini terus menyokong ekonomi Jepun. China tidak mempunyai kekuatan ini sekukupnya. Tiada demokrasi. Jaminan sosial lemah. Walaupun keupayaan teknologi semakin meningkat, ia masih ketinggalan berbanding negara maju dalam banyak bidang. Peralatan pembuatan semikonduktor enjin pesawat, peralatan perubatan sebahagian besar teknologi inovatif masih bergantung kepada negara asing. Lebih-lebih lagi, China sedang menua pada kadar yang lebih cepat daripada Jepun. Pada tahun 2025, populasi berumur 65 tahun ke atas melebihi 14% daripada jumlah populasi memasuki masyarakat menua. Akibat dasar satu anak populasi generasi muda semakin berkurangan dengan cepat. Jumlah kelahiran pada tahun 2025 adalah 7.92 juta mencatatkan rekod terendah. Bonus demografi telah berakhir. Mulai sekarang adalah era beban demografi. Bilangan pekerja berkurangan dan bilangan orang yang perlu disara meningkat. Perubahan struktur demografi ini menjadi beban kepada pertumbuhan ekonomi. Persekitaran antarabangsa juga menjadi semakin sukar bagi China. Konfrontasi AS-China yang semakin sengit, penyagandingan rantaian bekalan dari China, sekatan ekspor teknologi canggih, model kilang dunia yang pernah menyokong ekonomi China tidak lagi mampan. Banyak syarikat telah mula mengamalkan strategi China Plus One, iaitu mempunyai pangkalan pengeluaran di luar China. Vietnam, India, Meksiko, destinasi pelaburan semakin dipelbagaikan. Di sini saya ingin mengajukan soalan yang penting. Mengapakah China, walaupun mengetahui kegagalan Jepun, mengikut jalan yang sama? Kejatuhan gelembung Jepun, deflasi yang menyusul, kegagalan tindak balas dasar, 30 tahun yang hilang. Ahli ekonomi China sepatutnya telah mengkaji semua ini secara menyeluruh. Pelbagai cadangan sepatutnya telah dibuat agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Jawapannya ialah sistem politik China tidak direka untuk memilih dasar yang betul. Pencapaian sasaran pertumbuhan jangka pendek, pengekalan legitimasi Parti Komunis,
Perlindungan kepentingan pribadi semua ini telah menghalang pembuatan dasar yang betul dalam jangka panjang. Sudah jelas kepada semua orang bahawa gelembung hartanah sedang membesar, tetapi jika gelembung itu dipecahkan, kadar pertumbuhan ekonomi akan jatuh. Jika kadar pertumbuhan jatuh, legitimasi Parti Komunis akan goyah. Oleh itu mereka membiarkan gelembung itu, malah mereka menggalakkannya. Inilah akibatnya. Apakah yang cuba dilakukan oleh pentadbiran Xi Jinping sekarang? Suntikan subsidi ke dalam industri teknologi tinggi, promosi ekspor kendaraan elektrik, pengeluaran semikonduktor secara domestik. Ini semua adalah langkah pengukuhan di pihak penawaran. Tetapi punca deflasi adalah kekurangan permintaan, jadi apa gunanya mengukuhkan pihak penawaran sahaja? Walaupun kendaraan elektrik dihasilkan, tiada gunanya jika ia tidak dapat dijual di dalam negara. Jika cuba diekspor ke luar negara, halangan tarif akan menanti. Bukankah ini hanya akan meluaskan lagi jurang penawaran permintaan? Bagaimana keadaan ekonomi China pada tahun 2026? Ramai pakar meramalkan bahawa kadar pertumbuhan akan terus perlahan. Awal 4% atau lebih rendah. Tekanan deflasi akan berterusan. Pasaran hartanah masih belum kelihatan akan pulih. Pentadbiran Xi Jinping akan mengumumkan sasaran pertumbuhan tahun ini pada Kongres Rakyat Kebangsaan pada bulan Mac. Mungkin mereka akan menetapkan sekitar 5%. Tetapi untuk mencapainya, mereka terpaksa bergantung pada pelaburan berlebihan sekali lagi. Membina infrastruktur, mendirikan kilang, dan mengumpul angka. Tetapi itu hanya akan meluaskan lagi jurang penawaran permintaan. Jalan keluar dari kitaran ganas ini tidak kelihatan. Akhir sekali, mari kita ringkaskan perbincangan hari ini. Punca ekonomi China jatuh ke dalam deflasi adalah kompleks. Pelaburan berlebihan dan perluasan jurang penawaran permintaan akibat obsesi terhadap pertumbuhan, kegagalan transformasi struktur industri dan kemusnahan industri perkhidmatan, kejatuhan gelembung hartanah dan deflasi aset, kemerosotan aktiviti ekonomi akibat dasar sifar COVID, penguncupan penggunaan akibat kekurangan jaminan sosial dan ketegaran sistem politik yang memburukkan semua ini. Terdapat kebimbangan mengenai Japanifikasi China, tetapi saya berpendapat kemungkinan China akan jatuh ke dalam situasi yang lebih serius daripada Jepun adalah tinggi. Jepun mempunyai demokrasi, jaminan sosial dan teknologi. China tidak mempunyainya sekukupnya. Tambahan pula, penuaan penduduknya lebih cepat daripada Jepun. Persekitaran antarabangsa lebih sukar daripada Jepun. Di manakah jalan keluarnya? Sejujurnya saya pun tidak nampak. Kemerosotan ekonomi kedua terbesar di dunia akan memberi impak besar kepada Jepun dan juga dunia. Jika ekspor ke China berkurangan, prestasi syarikat Jepun akan merosot. Jika sistem kewangan China bergolak, pasaran kewangan global juga akan bergegar. Kita juga tidak boleh menganggap ini sebagai masalah orang lain. Saya harap video hari ini dapat membantu Anda memahami gambaran sebenar ekonomi China. Saya akan terus melaporkan mengenai isu ini pada masa akan datang. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, sila berikan like dan langgan saluran Malaysia yang indah ini. Jumpa lagi di video seterusnya.